وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اسقنا ماء وفعلا مستقيما وهداية للصالح ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وصراطك وألهم الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا سرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسند تعالى نفعنا في الدارين. Sekarang. Ya Bani Israil, Ya Bani Israil, يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Katanya telah dulu maknanya dan tafsirnya. Tentang ayat ini, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, dan kata makna dianya dan tafsirnya telah terdahulu pada belum pada ni pada katanya ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah oleh kamu akan nikmatku yang telah aku beri, nikmat atas kamu, yakni atas tok nenek kamu, daripada melepas daripada Fir'aun dan buka laut dan payung awan dan turun man dan salwa dan lain yang demikian itu, dengan bahawa kamu syukurnya dengan mengerjakan taatku. Pada kata belum pada aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Dulu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, kita maklum bahawa Bani Israel itu ialah anak cucu Nabi Yaqub. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, hendak ingat oleh kamu akan nikmat-nikmat yang telah beri nikmat oleh aku, oleh Allah di atas kamu, yakni di atas tok nenek kamu. Daripada kelepasan daripada Fir'aun, seperti mana yang sebut dahulu. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku telah berlebih akan kamu atas segala alam zaman manusia itu. Manusia. Dan bahawa jadi di sini dia ulang balik, seruan itu ulang balik sebagaimana dah seru kepada Bani Israel supaya mengingatkan nikmat yang mana Allah Ta'ala bagi nikmat itu kepada tok nenek mereka, dan di sini seru balik kepada Bani Israel untuk nak cerita katanya anni faddaltukum 'alal 'alamin dan seterusnya. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Bani Israel ialah kelepasan daripada Fir'aun. Seterusnya cerita di sana. Jadi maknanya cerita tu, nikmat itu diberi kepada tok nenek kepada mereka, tetapi cakapan ini, ayat ini dituju kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, yang ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujukan cakapan kepada orang Yahudi, orang Bani Israel yang ada pada masa Sayyidina Muhammad, pada masa Nabi,
untuk mengingati akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada bapa-bapa tok nenek mereka pada masa Fir'aun, pada masa Nabi Musa pada zaman dahulu. Dan juga di sini katanya wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasa aku Allah Ta'ala telah aku perlebih akan kamu. Allah Ta'ala bagi jadi lebih akan Banu Israel atas segala alam, tapi maksudnya alam zaman manusia itu. Jadi di sini Allah Ta'ala cerita katanya Allah Ta'ala telah menjadi lebih dia akan Banu Israel di atas sekalian alam. Tetapi murad dengan sekalian alam itu, alal alamin, sekalian alam itu ialah orang yang ada pada masa dahulu, pada masa Fir'aun, pada masa Nabi Musa, pada masa dulu. Tidak tilik kepada semua alam, sampai ke langit, sampai ke bumi, malaikat, jin, manusia, semua, bukannya begitu. Jadi maksudnya dia katanya segala alam zaman manusia itu, yakni pada zaman Nabi Musa pada masa dulu. Jadi maknanya Banu Israel pada masa zaman Nabi Musa itu lebih daripada manusia yang ada pada yang lain-lain lagi. Tak menafilah katanya Nabi Muhammad itu dan umat Nabi Muhammad lebih daripada Bani Israel, itu tak menafi. Bukan ayat ni menunjuk katanya orang Banu Israel lebih di atas semua manusia semenjak daripada Nabi Adam sampai ke hujung zaman, akhir zaman, bukan maksudnya begitu. Jadi maksud di sininya sekalian alam, bahkan manusia yang ada pada zaman mereka saja, ialah zaman Banu Israel, ialah zaman Nabi Musa. Jadi manusia yang ada pada zaman Nabi Musa ialah manusia yang berketurunan Banu Israel lebih daripada manusia yang berketurunan dengan keturunan yang lain. Itu maksud saja. Tidak tilik kepada, tidak nak banding dengan manusia yang belum pada zaman Banu Israel, dan tidak nak banding dengan manusia yang selepasnya, yang masa sekarang, yang masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita maklum bahwasanya Nabi Muhammad ialah yang paling lebih makhluk Allah Ta'ala, yang paling lebih manusia, yang paling tinggi, yang paling lebihnya ialah Nabi Muhammad. Selain pada Nabi Muhammad, dan umat-umat Nabi Muhammad pun lebih pada umat-umat yang lain. Jadi maksudnya Allah Ta'ala melebihkan bagi jadi lebih akan Banu Israel di atas manusia yang lain, tilik kepada masa zaman mereka saja. Pada masa itu, pada masa Nabi Musa, tidak adalah manusia yang paling lebih daripada manusia yang berketurunan Banu Israel, tidak ada. Tak kira, tidak nak banding dengan semua manusia semenjak daripada Nabi Adam sampai ke akhir zaman, tidak nak bandingnya begitu. Hanya sekadar zaman mereka saja. Ini satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Banu Israel, ialah pada zaman dahulu, pada masa Nabi Musa, Allah Ta'ala jadikan Banu Israel itu golongan manusia yang paling lebih daripada golongan manusia yang lain-lain lagi. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Wattaqu, dan takut oleh kamu akan hari kiamat. Wattaqu, dan hendak takut oleh kamu akan hari kiamat. Takut akan hari kiamat tu apa maksudnya? Maknanya mesti berperasaan gerun akan kehebatan hari kiamat, akan kebesaran hari kiamat, akan hara-hara yang ada pada hari kiamat, akan susah payah yang ada pada hari kiamat. Itu makna takut akan hari kiamat. Bukan semata-mata takut saja, tu bukan maksudnya begitu. Jadi maknanya hari kiamat tu ialah hari yang penuh dengan azab bagi mereka yang tidak beriman, hari yang penuh dengan hara-hara dan azab dan keberatan, macam-macam kesusahan pada hari kiamat. Maka takut oleh kamu akan hari kiamat, maknanya
buatlah kesediaan, cadanglah, buatlah kesediaan, buatlah cadangan untuk dapat kesenangan pada hari kiamat. Dengan sebab hari kiamat tu hari yang jatuh susah keberlikan manusianya, jatuh dalam kesusahan, dalam hara-haranya, maka takut akan hari kiamat tu maknanya kita buat kesediaan untuk dapat kesenangan pada hari kiamat. Yang hari kiamat tu ialah yang tiada boleh menolong seorang daripada seorang akan suatu. Siapa-siapa pun tak boleh tolong menolong, tak boleh. Ayah tak boleh menolongkan anak, anak tak boleh menolongkan ayah. Jadi masing-masinglah nafsun, maknanya diri masing-masing. Kalau seorang tu susah nak minta tolong daripada yang senangnya, tak boleh. Tak semacam dunia lah. Orang susah boleh minta tolong daripada orang yang senang. Orang yang lemah boleh minta tolong daripada orang yang kuat dan sebagainya. Bolehlah, tetapi di sana masing-masing bawa diri sendiri. Kalau susah, susahlah. Tak ada siapa dia boleh tolong menolong, tak boleh nak bantu. Kalau senang, alhamdulillah. Tetapi kalau jatuh dalam susah di sana, maka susah seorang dirilah. Tak ada siapa dia yang nak boleh menolong. Walaupun lebih rapat dengan dia sekalipun pada dunia sekalipun, tak boleh nak menolong. Itulah disuruh kita jaga. Jadi la tajzi nafsun an nafsin syai'a, tiada boleh menolong seorang daripada seorang akan sesuatu daripada kesusahan, tak boleh siapa menolong. Itu satu sifat bagi daripada beberapa sifat bagi hari kiamat. Wala yuqbalu minha syafa'ah, ni juga pada hari kiamat. Dan tiada diterima daripada seorang syafa'ah. Tiada diterima daripada seorang daripada seorang syafa'ah. Maknanya syafa'ah itu tak diterima. Jadi yang katanya tak diterima, macam mana pula katanya hari kiamat tu ada boleh mensyafa'ah setengah kepada setengah. Maka yang dimaksud di sini bahawasanya tiada diterimakan syafa'ah daripada seorang pun nisbah bagi orang kafir. Seorang yang kafir tak boleh tolong, tak boleh mensyafa'at kepada sama-sama orang kafir. Lagi pulanya orang mukmin tak boleh nak bagi mensyafa'at kepada orang kafir. Walaupun qarabat dia sekalipun tak boleh nak beri musyafa'at, tak boleh nak beri syafa'at. Yang kita selalu maklum kata di akhirat sana ada syafa'ah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada bapa kepada anaknya, daripada guru kepada muridnya. Itu antara orang mukmin sama orang mukmin. Sama-sama orang mukmin adalah setengah musyafa'at kepada setengah tu ada. Tetapi yang sekarangnya bercakap tentang orang kafir. Maka seorang yang kafir, sama-sama kafir dia pun tak boleh nak mensyafa'at, tak diterimakan syafa'at sama sekali. Dan juganya orang mukmin nak tolong mensyafa'at akan orang kafir tak boleh. Tak boleh nak mensyafa'at. Jangan fikirlah nak terima. Dia nak tolong mensyafa'at tu, nak minta ringan daripada azab, nak minta lepas daripada azab tu, tak boleh nak minta. Maka terima ke tak terima syafa'ah tu lebih jauh lagi lah. Jadi tak sama dengan kita sama-sama orang mukmin. Maka boleh nak minta syafa'ah, boleh orang mukmin, seorang mukmin ayah masalah minta daripada Allah Taala supaya lepaskan azab daripada anaknya. Apabila buat permintaan, boleh jadi Allah Taala terima, boleh jadi Allah Taala terima, tapi harap-harapnya Allah Taala terimalah. Jadi maknanya syafaat tu minta lepas daripada azab, daripada seorang yang sepatut diazab. Permintaan, maka permintaan belum tentu nak diterima ke tak nak diterima. Adapun orang kafirnya, jangan kata nak terimakan syafaat, nak minta syafaat pun tak dibuka. Itu maksudnya la yuqbalu minha syafa'atun, tiada diterima daripada seorang, yakni seorang yang kafir akan syafa'ah.
Jadi kalau orang kafir tak, jangan fikir nak minta syafaat daripada Allah Taala untuk nak meringan, untuk nak lepas daripada azab. Tuhan tak terima, tak buka sama sekali. Sebagaimana apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Dengan maknanya tidak ada siapa yang boleh nak minta syafaat melainkan dengan izin. Maka izinan tak izin tu, izin untuk minta syafaat itu terhadap hamba-hamba yang mukmin. Adapun orang kafir tak diizin pada awal lagi. Lepas tu tak payah fikirlah nak terima ke tak terima, sebab izin untuk nak syafaat kepada orang kafir tak dibuka sama sekali. Lagi pulanya pada hari kiamat tu juga wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tiada diambil daripadanya tebus. Penembus untuk nak menembuskan daripada kena azab. Nak bayar supaya lepas daripada kena azab, nak bayar semacam di atas dunia ni, nak bayar supaya lepas daripada kena denda, kena penjara dan sebagainya, maka di sana tidak ada penembusan. Siapa yang kena azab, kenalah. Nak guna apa-apa sekalipun untuk nak buat penebus untuk nak lepas daripada azab tu tidak ada jalan. Dan itu maksud katanya, dan tiada diambil daripadanya daripada seorang tebus. Ni semua orang Islam pun tak, orang mukmin pun tak diterimakan tebus, orang kafir pun tak diterimakan. Walahum yunsarun, dan tiada mereka itu ditolong akan mereka itu yang boleh melepas daripada azab Allah apabila tiada mengikut mereka itu akan hukum Allah. Dan tiada mereka itu seorang-seorang tadi. Walahum, dan tiada mereka itu seorang-seorang tadi, mana setiap-tiap orang lah. Tiada pun ditolongkan akan mereka itu, tidak ada siapa boleh menolong yang boleh melepas. Tolongan mana yang boleh melepas daripada azab Allah Ta'ala apabila tiada mengikut. Azab tu bila? Dengan sebab dia tidak mengikut akan hukuman Allah. Allah Ta'ala suruh beriman, maka tak beriman, maka tidak ada siapa yang boleh menolong. Kalau orang mukmin sekalipun, sekiranya kalau tidak mengikut akan hukum Allah yang larang dia buat, yang suruh dia tinggal, maka tidak ada siapa yang boleh nak tolong untuk nak melepaskan daripada azabnya, tak boleh. Itulah yang mana katanya Allah Ta'ala pesan kepada Banu Israel, katanya kena gerun, kena takut akan keseksaan yang berlaku pada hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu tidak boleh menolongkan siapa seorang kepada yang lain, tak boleh. Lagi belaknya tak diterimakan syafaat untuk orang kafir, dan tidak diterimakan tebusan, dan siapa pun tak boleh nak tolong setengah kepada setengah. Lalu tu nak bagi lepas daripada kesusahan pada hari kiamat tu, mesti kita buat kesediaan. Mesti beriman dengan Allah Ta'ala, dan mesti kamu bertaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di sana kalau susahlah, tak ada siapa dia boleh membantukan. Itu asalnya, asal cakapan tu tuju kepada Banu Israel. Tetapi tilik kepada maknanya diguna pada semua. Pada kita orang mukmin pun diguna, pada orang kafir pun diguna, pada semua orang mukallaf. Begitulah sajanya apabila bercakap tentang hari kiamat. Tetapi cerita asalnya di sini cerita pasal Banu Israel, menakuti kepada Banu Israel. Tetapi apabila jatuh pada hari kiamat, begitulah yang berlaku terhadap orang kafir pun begitu, terhadap orang mukmin pun begitu. Habis di situ. Kemudian katanya tafsil nikmat Allah. Tafsil mana nak bilang satu persatu. Atas Yahudi, nikmat Allah Ta'ala atas Yahudi, mana nikmat Allah Ta'ala yang diberi kepada orang Yahudi, di sini nak bilang dengan secara satu persatu. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang Yahudi ialah orang Banu Israel, itulah 10 perkara.
Di sini sebut 10 perkara nikmat yang besar-besar Allah Taala bagi kepada Bani Israel, kepada orang Yahudi pada zaman dulu, pada zaman Nabi Musa. Sampai wa idzistasqa Musa. Sampai mulai di sini, mulai daripada wa idz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab, sampai kepada ayat katanya wa idzistasqa Musa liqaumih. Lagi akan datang. Di situ Allah Taala bilangkan nikmat yang besar-besar yang Allah Taala bagi kepada Bani Israel pada zaman Nabi Musa yang telah lalu. Pada zaman dulu, pada masa Nabi Musa. Mana dia nikmat? Ni satu. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun, dan ketika kami lepaskan kamu, kamu ni dituju kepada Bani Israel atau orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad yang ada kat Madinah. Tetapi cerita yang tolong yang melepas itu pada tok nenek mereka pada zaman Nabi Musa. Supaya orang yang pada zaman Nabi Muhammad itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kelepasan nenek-nenek mereka daripada Firaun. Dan ketika kami lepaskan kamu, jadi bukan maksud kamu sebab kamu ni pada masa Nabi Muhammad. Ceritanya dah lama pada zaman Nabi Musa. Sebab tu dia kata datuk nenek kamu, bukan kamu yang ni datuk nenek kamu, tetapi jadi nikmat di atas kamu jugalah sekiranya kalau Allah Ta'ala tidak bagi kelepasan daripada Raja Fir'aun, maka kamu tak ada lah sekarang. Dengan sebab kamu boleh ada sampai sekarang sebab nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada tok nenek kamu. Lepas daripada Raja Fir'aun di dalam negeri Mesir, Hei Bani Israel. Jadi wahai Bani Israel, kamu ingat bahwasanya pada zaman dulu Allah Ta'ala pernah melepaskan tok nenek kamu daripada kezaliman, daripada pembunuhan Raja Fir'aun di Mesir di sana. Yasumunakum su'al azab. Tapi maksud dengan apa dia? Daripada Raja Fir'aun, dia terjemah gitu. Tapi dalam ayat tu min ali Fir'aun, daripada Raja Fir'aun. Jadi daripada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Kita tafsir gitu. Daripada Raja Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, artinya tentera-tenteranya, tentera bagi Fir'aun. Dia Fir'aun ni setiap raja Mesir itu dipanggil dengan nama Fir'aun. Adapun nama dia tu bukan nama Fir'aun. Setiap raja pada Mesir itu dipanggil dengan nama Fir'aun. Dia Fir'aun ni Fir'aun yang melawan ni dengan Nabi Musa ni, Fir'aun yang dia ni keturunan Nabi Nuh. Dia keturunan Nabi Nuh. Tapi banyak lapisan lah. Dia berketurunan daripada Nabi Nuh. Sebab kita kalau tengok kepada sejarah pun begitulah. Nabi Nuh tu letakkan anak dia di Mesir, satu di bumi Mesir, satu pasangan, di apa dia? Di Syam satu pasangan, lepas tu di sebelah Farisi satu pasangan. Maka yang duduk kat Mesir tu jadi raja lah di sana. Maka berketurunan sampai kepada Fir'aun pada masa Nabi Musa. Yang mana Fir'aun dan orang Mesir asal dianya bangsa Kipti. Bangsa Kipti, adapun Nabi Musa dan
ini ni ialah berketurunan Banu Israel, anak cucu Nabi Yaqub. Nanti kita tengok balik. Yasumunakum su'al adzabi. Yasumunakum, merasa mereka itu akan kamu, bagi rasa. Merasa mereka itu bagi rasa mereka itu raja-raja Fir'aun akan kamu, yakni kamu Banu Israel, akan sejahat-jahat azab. Azab yang paling jahat, azab yang berat. Jadi azab tu banyak, tetapi azab yang berat pun ada juga. Jadi maknanya Banu Israel, Banu Israel, anak cucu Nabi Yaqub itu diazab, dibuat nyanyai oleh raja-raja, oleh Raja Fir'aun dan pengikut-pengikut dia dan tentera-tenteranya, tentera bagi Fir'aun. Dia kita nak faham di sini, cuba kita ingat cerita balik. Dia Banu Israel itu ialah Israel itu ialah Nabi Yaqub. Nabi Yaqub yang mana salah seorang daripada anak dianya ialah Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yaqub anak bagi Nabi Ishaq, Nabi Ishaq anak bagi Nabi Ibrahim. Maka Nabi Yaqub itulah yang asal mulanya tidak duduk kat Mesir. Apabila ceritanya anak dia Nabi Yusuf, apabila berlaku peristiwa bunuh Nabi Yusuf, dilontarkan masuk Nabi Yusuf ke dalam telaga itu, dalam perigi, maka dibawa Nabi Yusuf masuk ke Mesir. Apabila dibawakan Nabi Yusuf masuk ke Mesir, akhir-akhirnya Nabi Yusuf dapat jadi orang besar di sana, di Mesir, sehingganya masa itulah masa ketika Nabi Yusuf dapat jadi orang besar di Mesirnya, berlaku kemarau, maka ceritanya Nabi Yaqub suruh adik-beradik bagi Nabi Yusuf masuk ke Mesir untuk nak ambil makanan daripada kerajaan Mesir. Maka di situ berlakulah cerita katanya bercuri, macam-macam tu. Akhir-akhir ceritanya Nabi Yusuf jemputkan ibu bapa dia dan adik-beradik dianya datang ke Mesir, duduk di Mesir. Jadi di Mesir itu asalnya keturunan orang tempatan bagi Mesirnya berbangsa bahasa Kipti. Maka apabila Nabi Yusuf duduk di Mesir, jadi orang besar di Mesir, dia jemputkan adik-beradik dia ke semua, ibu bapa dia ke semuanya, datang duduk di Mesir. Maka mulai daripada situ di Mesir dah ada dua bangsa. Bangsa Kipti dan bangsa Bani Israel. Mulai di situlah. Mulai di situ di Mesir itu ada dua bangsa, ialah bangsa Kipti sebagai bangsa asal, dan bangsa Banu Israel, keturunan Banu Israel ialah penumpang saja. Sebagai penumpang di bumi Mesir. Maka lama kelamaan itu pada masa Nabi Yusuf tu memanglah kerajaan Mesir dengan Banu Israel baiklah. Disanjungi, dibesar, dihormatkan, tetapi lama kelamaan maka orang penumpang dengan tuan rumah asalnya tak berapa lama maka jadi tak nak setuju. Ada pergaduhan setengah kepada setengah. Sehingga katanya Banu Israel tu jadi perkhidmat kepada Raja Fir'aun, jadi macam hamba tak hamba kepada bangsa Kipti, kepada Raja Fir'aun. Yang kita cerita katanya, maklum katanya Maria yang membelakan Nabi Musa, yang masyitah, yang mesikapkan rambut anak Fir'aun, itu kesemuanya daripada Banu Israel. Sebab mereka jadi perkhidmat orang kerja di dalam istana Fir'aun. Maka jadi dengan sebab Banu Israel duduk di Mesir itu atas nama penumpang saja, bukan keturunan asal di Mesir itu tidak.
Maka di situlah cerita yang nak timbul Nabi Musa nya, cerita dia nya yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Jadi Fir'aun dan tenteranya dia buat azab macam-macam kepada yasumunakum su'al adab. Jadi merasai mereka itu Raja Fir'aun dan pengikutnya, orang Mesir asal itulah, buat azab macam-macam azab kepada orang Banu Israel. Sebab orang Banu Israel sebagai penumpang saja, bukan orang tempatan asal tu, bukan. Macam-macam lah buat nyanyai kepada Banu Israel. Setengah daripada yang beratnya ialah yudhabbihuna abna'akum. Ni dia bilang yang paling berat. Adapun yang ringan-ringan yang biasanya selalunya begitulah. Apabila naik mahkamah pun orang Banu Israel kalau buat hukuman mana-mana pun berguam, kalah Banu Israel akan menang Banu orang keturunan Kipti sebab orang asal. Apa-apa pun jadi duduk dalam susah lah pada masa itu. Dan yang paling beratnya di sini ialah yudhabbihuna abna'akum. Menyembelih mereka itu akan kanak-kanak lelaki kamu. Anak lelaki disembelih. Wa yastahyuna nisa'akum, dan menghidup mana tak sembelah. Mereka itu akan kanak perempuan kamu. Kerana tengok. Jadi dia pada masa itu, tengoklah cerita dia tu Tok Nujum tu. Jadi tujuan dia anak lelaki dibunuhkan. Anak lelaki dibunuhkan, tetapi anak perempuan dia tak bunuh. Bahkan dia gunakan anak-anak perempuan tu jadi perkhidmat di dalam istana Firaun. Sebab tu yang lelaki, anak lelaki dia bunuh. Anak perempuan dia tidak membunuh. Itu makna kata menghidup. Menghidup tu maknanya tidak membunuh. Biarkan hidup sampai ke besar. Supaya yang perempuan tu jadi perkhidmat di dalam istana Firaun. Tetapi cerita sebab apakah Firaun bunuhkan kanak-kanak lelaki, maka cerita dia nya ada sebab dia. Tengok dia katanya, kerana kata setengah kahanah. Kahanah tu apa dia? Tok Nujum. Tok Nujum tu dia kata bagi Firaun bahawa seorang kanak-kanak lelaki diperanakkan daripada pada Bani Israel ada ia sebab bagi kehilangan kerajaan engkau. Dengan sebab Tok Nujum tu dia bagi tafsir, dia bagi takbir mimpi kepada Firaun. Dia ceritanya Firaun tu dia mimpi. Dia cerita asalnya Firaun tu dia mimpi. Suatu malam dia mimpi katanya ada api. Ada api itu, asal api itu mari daripada Baitul Maqdis. Melarat melingkungi semua Mesir. Melarat api itu sampai melingkungi akan ke semua Mesir. Dan api itu apabila melingkungi akan semua Mesir, maka api itu membakar akan kesemuanya keturunan Kipti. Semua orang Kipti mati kesemuanya sebab terbakar oleh api. Tetapi api itu tidak membakar akan Banu Israel. Itu mimpi dia. Tapi sebut Mesir itu kita perlu ingat sikit. Bukan Mesir sekarang. Bukan kawasan negeri Mesir sekarang. Sebabnya Mesir itu dia kalau sebelah Iskandariyah, Alexander dan sebelah Aswan tu tak masuk dalam Mesir pada zaman dulu. Yang Mesir tu lebih kurang kat kawasan Qahirah, lebih kurang itulah. Sebab orang Mesir pun sampai sekarang pun dia bercakap Mesir lagi. Sebab tu kalau kita pergi kepada sebelah bawah, kat Demyak ke mana tu, apa dah nak naik nak naik Qahirah, dia tak tanya Qahirah, dia kata Mesir. Nak pergi Mesir ke tidak. Jadi maknanya contohnya kalau orang Kelantan nak masuk KL tu dia tak panggil, dia panggil begitu. Jadi maknanya orang kat Demyak yang sebelah bawah ni kalau nak pergi ke Qahirah, dia cakap nak pergi ke Mesir.
Kalau kita pergi kepada tersebah tu, mas, dia tanya kita nak pergi ke Mesir tak? Mana nak masuk Kairah ke tidak? Jadi Mesir itu bukan macam Mesir sekarang lah, kawasan dia tu. Tapi kawasannya Kairah dan kawasan sekitar tu lah. Tapi luas jugalah kawasan dia dulu. Jadi nak cerita katanya, kawasan Mesir yang pada masa Fir'aun tu tak sama dengan kawasan negeri Mesir yang sekarang lah. Tetapi lebih kurang itulah. Jadi cerita asalnya, Fir'aun itu suatu malam dia bermimpi bahawa mimpinya ialah ada api mulai api itu punca dianya daripada Baitul Maqdis dan melarat api itu sampai melikungi akan negeri Mesir, dan api itu membakarkan semua orang yang berketurunan Kipti, dan api itu tidak membakarkan akan keturunan Banu Israel. Sama-sama duduk dalam bumi Mesir, tetapi api membakarkan keturunan Kipti, tidak membakarkan Banu Israel. Maka Fir'aun pun tanyalah kepada tukang nujum dia, tuk nujum dia, supaya takbirkan mimpi. Tapi betul lah takbiran mimpi dia tu. Dia katanya, dia beritahu kepada Fir'aun, katanya akan timbul seorang kanak-kanak yang daripada keturunan Banu Israel, dengan sebab seorang kanak-kanak inilah menyebabkan kehilangan kerajaan bagi Fir'aun. Kanak-kanak tu memanglah kanak-kanak lelaki. Ada seorang kanak-kanak lelaki yang berketurunan Banu Israel, dengan sebab dia lah akan kehilangan kerajaan Fir'aun. Memanglah betul lah takbir dia tu betul. Maka apabila takbirnya begitu, maka Tok Nujum tu nasihat kepada Fir'aun supaya membunuhkan setiap kanak-kanak yang kanak-kanak lelaki yang diberanak pada Banu Israel. Maka di situ mulai membunuh, yang kanak-kanak baru lahir pun dia bunuh, yang tua-tua pun, orang lelaki yang tua-tua dia bagi ubatan ke macam mana bagi cepat mati. Jadi maknanya untuk nak mengurangkan bilangan bilangan orang keturunan Bani Israel itu, kanak-kanak lelaki dia bunuh ke semuanya. Katanya sampai 12,000 orang kanak-kanak lelaki dibunuh pada masa itu. 12,000 kanak-kanak lelaki dibunuh pada masa itu. Apabila bunuh tu, pembunuhan tu semakin banyak sehingga katanya menteri Fir'aun tu bagi nasihat kepada Fir'aun, katanya kita ni dah bunuh orang Banu Israel dah ramai sangat. Maka sekiranya kalau terus bunuh macam ni lagi, bimbangnya takut datang bala-bala dari bala-bala, artinya takut datang bangkitan daripada Banu Israel. Maka dengan sebab nasihat daripada menteri Fir'aun, katanya mereka dah bunuh banyak Banu Israel itu, takutnya bangkitan lawanan ke masalah, artinya takut pertolongan daripada orang luar menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Maka nasihat menterinya katanya minta berhentilah bunuh akan kanak-kanak Banu Israel. Tetapi apa yang dipilih oleh Fir'aun pilih katanya setahun bunuh, setahun tak bunuh. Kanak-kanak contohnya beginilah, tahun ni setiap kanak-kanak lelaki yang beranak tahun ni bunuh kesemuanya. Maka tahun depan tinggalkan bunuh. Tahun depan pula bunuh pula. Tahun depan pulanya tak bunuh pula. Maka ceritanya kita maklum bahwasanya Nabi Musa tu saudara dia ialah Nabi Harun. Nabi Harun pun dua beradik dengan Nabi Musa. Kenapa yang tak ceritanya kata Nabi Harun kena bunuh? Nak bunuh. Sebabnya ceritanya begitulah. Sebab Nabi Harun dia dilahir pada tahun tinggal bunuh. Nabi Harun dia lahir sebab ia selepas pada tu rancangan Fir'aunnya bunuh setahun tak bunuh setahun. Bergilir begitulah. Maka Nabi Harun dia beranak pada tahun tinggalkan bunuh. Tetapi Nabi Musa diberanak pada tahun kena bunuh. Sebab itulah cerita katanya dipanyuk kat sungai,
Sehingga katanya lalu ke sungai itu anyut ke depan istana Firaun, diambil bela oleh isteri Firaun tu, itulah ada ceritanya. Jadi maknanya Nabi Musa tu setengah daripada kanak-kanak yang beranak pada tahun pembunuhan. Tapi Nabi Harun beranak tahun tinggal bunuh. Ceritanya. Jadi pada katanya Firaun dia pilih membunuh akan kanak-kanak lelaki saja, sebab daripada yang lelaki inilah akan besar, akan jadi sebab kehilangan runtuh kerajaan dia. Tetapi yang perempuan, kanak-kanak yang perempuan dia tak bunuh, dia menghidupkan supaya jadi perkhidmat dalam istana dia. Itulah cerita katanya kerana mengikut kahanah, kerana kata setengah kahanah, apa dia kahanah? Tok Nujum. Baginya bagi Firaun bahawa seseorang kanak-kanak lelaki, ada seorang kanak-kanak lelaki diperanak pada Bani Israel. Mana kanak-kanak lelaki yang berketurunan Bani Israel, ada ia kanak-kanak lelaki yang diberanak tu apabila besar nanti akan jadi sebab bagi kehilangan kerajaan engkau. Maka menyuruh Fir'aun bunuh kanak-kanak lelaki yang diperanak pada Bani Israel. Maka mula di situlah Fir'aun suruh perintah kepada tenteranya membunuhkan setiap kanak-kanak lelaki yang diberanak dalam keturunan Bani Israel. Hingga dibunuh 12,000 kanak-kanak lelaki itu sampai 12,000. Kata setengah ulama 70,000 kanak-kanak lelaki dibunuh pada masa itu. Maka selepas pada itulah dinasihat oleh menteri, katanya rasa takut pula, rasa gerun pula sebab ramai dah bunuh, takut jadi ancaman pula, takut jadi bala pula. Maka dinasihat itu Fir'aun pun ubah bunuh setahun, tak bunuh setahun. Gitulah. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim, dan pada demikian itu ialah kelepasan daripada Fir'aun, kelepasan daripada Raja Fir'aun, dan mu'azzab mereka itu terhadap Bani Israel, bala daripada Tuhan kamu yang besar. Bala, apa bala? Ialah ujian. Bala yakni ujian daripada Tuhan kamu. Bala itu bala yang besar. Bala itu bala yang besar. Jadi dikehendaki bala di sini doa yang sebut tadilah. Apa dia? Najainakum min ali Fir'aun, kelepasan Allah Ta'ala bagi kelepasan daripada Fir'aun ketika lari daripada Mesir, tenggelamkan Fir'aun di dalam laut. Itu kelepasan daripada Fir'aun. Itu pun bala juga, tapi sebelah balik baik. Yasumunakum su'al azab, mu'azab menyeksa oleh Fir'aun kepada Bani Israel, itu pun bala juga. Yudhabbihuna abna'akum, menyembelihkan anak-kanak lelaki, itu pun bala juga. Menghidupkan kanak-kanak perempuan, tak bunuh kanak-kanak perempuan, itu pun bala juga. Jadi bala-bala di sini kita jangan ingat katanya kesusahan kesemuanya. Jadi bala di sini ialah melengkapi dua perkara, baik dan jahat. Allah Ta'ala bagi nikmat pun bala juga. Allah Ta'ala bagi kesusahan pun bala juga. Maka bala itu bala sebelah balik baik, bala sebelah balik jahat. Lain pulanya ada besar, ada kecil pula. Bala itu ada bala yang besar, ada bala yang kecil, dan bala itu ada bala yang baik. Allah Ta'ala bagi baik kepada kita, itu pun bala juga. Allah Ta'ala menipai kesusahan, itu pun bala juga. Tetapi natijah dianya, hikmat dianya berbeza.
bala Allah Ta'ala uji dengan nikmat supaya nak tengok kita adakah kita ni bersyukur ke tidak. Bagi harta banyak, bagi ilmu banyak, bagi tenaga yang kuat, macam-macam benda lah Allah Ta'ala bagi itu pun dikira kata bala juga. Nanti tengok orang itu bersyukur ke tidak. Jadi bala ujian dengan kebaikan. Bala-bala ini ialah ujian daripada Allah. Yang mana Allah Ta'ala bagi kepada manusia dengan kebaikan, dengan nikmat, dengan nikmat, dengan kesenakan kebaikan itu dikatakan bala juga. Supaya nak ujikan kita adakah bersyukur ke tidak. Dan juga setengah daripada balanya bala dengan kesusahan. Di situ ujian juga supaya Allah Ta'ala nak tengok kitanya adalah adakah kita ni bersabar ke tidak. Jadi pendekatannya bala ujian daripada Allah supaya nak muzahirkan sabar dan bersyukur. Jadi kalau bala diujikan dengan dapat harta yang banyak, dapat ilmu yang banyak, itu uji dengan kebaikan supaya nak tengok kitanya bersyukur ke tidak di atas nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Nak uji tengok. Dan kalau bala itu jadi benda yang tak baik, benda yang jahat, maka itu pun bala juga. Tetapi nak uji, nak tengok adakah seorang itu yang ditimpa bala kejahatan itu bersabar ke tidak. Jadi sebab tu dia kata, dan pada demikian itu balaun wa fi dzalikum, dan pada demikian itu adalah bala daripada Tuhan kamu. Bala maknanya ujian. Allah Ta'ala ujikan nak tahu bersabar ke tak sabar, bersyukur ke tak bersyukur. Mana dalilnya? Sebab setengah ayat katanya wala nabluwannakum bisyarri wal khairi, wala nabluwannakum bisyarri wal khairi. Allah Ta'ala mengujikan kamu dengan kejahatan dan dengan kebaikan. Kalau jatuh dalam susah pun ujian, jatuh dalam kesenangan pun uji. Maka nak tengok sabar, kalau sabar ke tak sabar, kalau kejahatan nak tengok syukur ke tak syukur, itu kalau kebaikan. Sebab tu di sini beberapa perkara yang disebut najainakum min ali fir'aun, kelepasan kamu Allah Ta'ala bagi kelepasan kepada Bani Israel daripada Fir'aun, itu baik. Itu baik. Nak tengoknya bersyukur ke tidak. Yasumunakum su'al azab, ini sebelah balik jahat. Nak tengok sabar ke tidak. Yudhabbihuna abna'akum, ini jahat. Nak tengok sabar ke tidak. Yastahyuna nisa'akum, ini baik. Bersyukur ke tidak. Begitu. Jadi melengkapinya dua perkara. Jangan yang kita selalu fahamnya sebab kata bala tu tipe kesusahan tu bala. Itu sebahagian saja. Tetapi yang ghalib-ghalibnya dibala dengan kesusahan. Sebab daripada ayat yang baca tadi, wala nabluwannakum bisyarri wal khairi. Allah Ta'ala sebut bisyarri lebih dulu daripada wal khairi. Itu menunjuk katanya yang ghalib-ghalibnya kebanyakan dibala dengan kesusahan. Itu banyaknya. Tetapi kita sepatut ingat bahasanya bala itu bala dengan kebaikan, uji dengan kebaikan, uji dengan kejahatan. Nak tengok sabar ke tidak, bersyukur ke tidak. Itulah maksudnya. Sebab dalam ayat ini pun wa fi dzalikum, dan pada demikian itu empat perkara tadi. Pada kata najainakum satu, yasumunakum satu, yudzabbihuna satu, yastahyuna nisa'akum tu pula. Jadi empat perkara tu ujian daripada Allah Ta'ala, baik jahat daripada Allah Ta'ala kesemuanya. Maka kita akhir di situ pada katanya wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك